Funfair 666 Musim pertama Episod 2. Kedengaran suara seorang wanita menyapa pendengaran mereka. Semakin lama suara itu semakin jelas. "Macam bunyi perempuan nangis weh," bisik Imris. Mereka berempat membisu. Danny bangkit. Dia merenung ke dalam rumah hantu dengan penuh minat. "Weh, kau nak pergi mana?" tanya Imris. "Aku rasa bunyi itu datang dari situ." Danny sudah membuka langkah. "Kau masuk nak buat apa?" Jeff sudah turut sama berdiri. Danny tidak menjawab. Sebaliknya menarik keluar handphone dari kocek seluar. Dia merancang untuk merakam eksplorasinya dan berharap ia viral di media sosial. "Dah berhenti." Iril memandang rakan-rakannya. Suara itu sudah gaib. "Jom, ikut aku." Keadaan sunyi itu langsung tidak menghentikan niat Danny untuk terus merakam apa yang ada di dalam rumah hantu itu. "Aduh, kau ni biar betul dah ni." Iril menggeleng. "Kita datang sini untuk benda macam ni lah, geng. Kalau kecut, baik duduk rumah je." Sindiran Danny berjaya mengubah fikiran rakan-rakannya. Mereka akhirnya bersetuju untuk menerokai apa yang ada di dalam rumah hantu Funfair tersebut. "Sumpah ada benda yang tak kena dengan kepala kau ni," Jeff berkata. Danny sekadar tersengih macam kerang busuk. Penerokaan di dalam rumah hantu itu diterangi oleh lampu suluh. Danny berada di depan merakam eksplorasi mereka sambil diikuti 3 lagi rakannya di belakang. "Shh!" Jeff tiba-tiba menyuruh mereka diam. Masing-masing berhenti melangkah. Dia menyuluh ke hadapan. Namun keadaan masih gelap gelita di sekeliling mereka. "Suara tu datang balik weh." Suara itu semakin lama semakin mendayu-dayu. Bulu roma mereka berdiri tegak. Kening Danny terjongkit apabila dia terperasan sesuatu di dalam kamera. Pantas dia menunjukkannya kepada rakan-rakannya. Memang sah si sundal bolong. Kelihatan jelas bulatan hitam di belakang kelibat putih itu. "Macam mana sekarang? Jomlah belah," Iril berkata. Peluh dingin merenik di dahi dan mukanya. Danny mengangkat sebelah tangan. "Sabar geng, kita rekod 2-3 minit lagi. Bukan senang nak jumpa benda ni." Jeff merengus. Terasa ringan saja tangannya mahu menampar kepala Danny. Mujur dia masih dapat mengawal perasaan. Dengan tidak semena-mena, suara tangisan itu digantikan dengan ketawa yang mengekek-ngekek. Dada 4 sekawan itu hampir pecah menahan debaran. Danny tetap tidak berganjak. Dia masih terus merakam. Suara perempuan itu tiba-tiba menegur mereka. 4 pemuda itu lintang pukang mengangkat kaki. Mujur jembalang itu tidak mengekori mereka keluar. Mereka berkumpul di hadapan unggun api kerana hanya di situ sahaja kawasan yang terang. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran berterabur dan tunggang langgang dalam kepala masing-masing. "Puas hati kau?" marah Jeff sambil menunjal bahu Danny. "Kau nak marah kenapa?" Imris dan Iril mengeluh. Waktu-waktu genting macam inilah 2 rakan mereka ini mahu bertekak pula. "Baik kita masuk tidur dulu. Baca apa-apa yang patut. Pagi esok kita cabut balik." Iril memberi cadangan. Jeff mendengus sebelum masuk ke kemah. Danny pula hanya membisu. Iril terjaga tepat pukul 3 pagi. Ada sesuatu yang mengganggu perasaan dan hatinya, menghalang dia dari terlena semula. Dia merangkak perlahan ke pintu kemah. Dengan mata yang terpisat-pisat dan separuh mamai, dia mengintai keluar. Matanya terbuntang luas tatkala terlihat 4 manusia yang berada di sekeliling unggun api. Mereka ialah Danny, Imris, Jeff dan dirinya sendiri. "Ada orang intai kita dari dalam kemah lah,"
ujar jelmaan Danny sambil tersenyum sinis. Irel segera menutup pintu kemah. Suara yang mirip seperti suara rakan-rakannya di luar semakin rancak berbual. Irel menelan Ailio dan cuba bertenang. Mungkin itu sekadar halusinasinya sahaja. Dia masih mengantuk. 3 rakannya sedang lena di sebelah. Selepas berfikir untuk beberapa minit, dia membuat keputusan untuk mengintai buat kali kedua demi membuktikannya dia hanya berimajinasi sahaja. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menghelanya perlahan sebelum merapatkan wajah ke pintu kemah. 4 sekawan itu duduk mengelilingi unggun api, sedang rancak berbual dan sesekali menyanyi riang. Apabila lembaga yang menyerupai dirinya sendiri menoleh, Irel cepat-cepat menutup pintu kemah dan bersembunyi. Nafasnya turun naik dengan kuat. Dia separuh nyawa menahan debaran yang menggila di dalam dada. Apa yang berlaku di luar bukanlah halusinasi. Ia benar-benar wujud. Jeff, bangun Jeff. Jeff. Irel menggugah rakannya. Jeff membuka mata lalu terkebil-kebil. Dia melirik jam di telefon. Sudah hampir pukul 3:30 pagi. Kenapa ni, Rel? Weh, ada jelmaan kita kat luar. Jawab Irel dalam nada separuh berbisik. Mata Jeff serta-merta terbeliak. Tanpa membuang masa, Jeff merangkak ke pintu kemah dan memeriksa sendiri apa yang didakwa oleh Irel. Semasa dia mengintai keluar, jelmaan-jelmaan itu sedang merenung unggun api tanpa berkata apa-apa. Semuanya membisu 1000 bahasa. Jeff dan Irel saling berpandangan dengan perasaan yang bergolak. Imris dan Danny digugah dari tidur. Irel meletakkan jari telunjuk ke bibirnya, mengarahkan 2 sekawan yang terpisat-pisat itu untuk diam. Tiba-tiba, jelmaan Danny di luar kemah mengajak rakan-rakannya tidur. Ada orang kat dalam. Macam mana nak tidur ni? Jelmaan Imris berkata, Ayo orang di dalam. Kita orang nak masuk ni. Bukalah zip kemah. Suara itu mengekek sambil menepuk-nepuk kemah dengan perlahan. 4 sekawan itu hanya mampu merenung pintu kemah dengan penuh ketakutan. Mereka kehilangan idea untuk bertindak balas. Bacaan ayat-ayat suci sudah meniti di bibir masing-masing. Walaupun tersekat-sekat, tetapi tidak lagi berterabur seperti sebelum ini. Suasana di luar sunyi dengan tiba-tiba 4 sekawan itu pucat resi dan masih kaku. Sudah terbukti benar funfair ini berpuaka. Masing-masing menyumpah Danny dalam kepala kerana mencadangkan perkemahan di tempat terkutuk ini. Nak buat apa sekarang? Irel bertanya dengan tekak yang kering. Dia merenung mereka menunggu jawapan. Danny mendekati pintu kemah. Kau nak buat apa? Imris cemas. Kita keluar tengok jom. Danny sudah menyentuh zip pintu. Kau dah gila ke? Imris kaget. Dalam kepalanya, jelmaan-jelmaan itu sedang tercegat menjegel mereka dari luar kemah. Danny mengeluh. Aku rasa benda-benda tu dah tak ada. Lepas keluar kau nak buat apa? Jeff cuba mengawal emosinya. Kita gerak balik lah. Danny akhirnya mengalah. Gangguan tersebut terlalu ekstrim. Lebih baik mereka pulang sahaja. Jeff berbalas pandangan dengan Imris dan Irel. Jomlah cepat sebelum dia muncul lagi. Ajak Danny lalu membuka zip kemah. Dia pantas menyusup keluar sambil diikuti oleh yang lain. Kita tinggal je lah kemah ni. Sekarang dah tak ada masa. Danny berkata dan dipersetujui oleh rakan-rakannya. Mereka berlari ke tempat Danny meletakkan kereta. Tiba sahaja di situ, masing-masing mengeluh dan meletakkan kedua-dua tangan atas kepala yang berserabut. Weh, mana kereta kau Danny? Weh, aku tak tahu weh. Mana kereta aku hilang ni? Danny kusut. Aku tak kira. Kita belah juga dari tempat ni. Kita jalan kaki je lah. Jeff memberi cadangan dan terus memecut ke pintu utama funfair tersebut. 3 rakannya melakukan perkara yang sama. Danny sudah tidak mempedulikan keretanya. Apa yang penting, mereka harus keluar dari situ secepatnya mungkin. Siang nanti mereka boleh berpatah balik untuk mengambil keretanya. Langkah kaki masing-masing terhenti, ibarat dipaku ke bumi. Entah macam mana, 4
Empat sekawan itu telah kembali ke kemah dan jelmaan mereka sedang duduk mengelilingi unggun api. Bersambung.